Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah al-azim min kulli dhanbin wa atubu ilayh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin habibillah rabbil alamin Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada jihadahu wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min qada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama sekali lagi dan selama-lamanya dan selayaknya kita sebagai hamba Allah, yang mana tidak dapat tidak pasti walaupun dalam keadaan situasi macam mana sekalipun, jadi mana kita selayaknya kita bersyukur. Sakit bersyukur, kaya bersyukur, miskin bersyukur, terlantar, sakit, nak mati pun mana kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun dalam keadaan kita ni, apa yang dikatakan oleh Musi tadi ni, kita kena cepat lah. Sembahyang tarawih pun kena cepat lah kan? Sembahyang tarawih pun kena cepat. Sebab apa? Kita nak mengejar. Jadi mana peluang di dalam bulan Ramadan ini dan malam yang ke-18, jadi maknanya rasanya tak ada peluang. Macam rasa tak ada peluang kan? Sebab apa? Sepatutnya ialah mana kita bermula daripada sekarang, bukan mula daripada awal. Kalau mula daripada awal, jadi kita rasa kita lemah. Kita bermula daripada 10 malam yang terakhir, jadi mana itulah di antara untuk nak menampakkan diri kita, kekuatan kita untuk nak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah kita pada malam ini sedikit mana perkongsian kita di mana kebaikan yang kita lakukan, apa perbuatan yang kita lakukan, kebenaran yang kita lakukan itu pasti ada rintangan. Kalau kita nak menyingkap atau sejarah-sejarah daripada ikutan kita, seperti mana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, di mana mereka ini dituduh berbagai-bagai kesalahan dan dipenjara, dan berbagai lagi maknanya cemuhan, ejekan dan berbagai lagi. Itu di antara satu mazhab ataupun menjadi ikutan kita, mazhab Syafi'i. Contoh dia maknanya Syafi'i ini maknanya dia diikatkan dan digantaikan kaki dia, lalu dibawa menghadap kepada pemerintahan dan hampir dipancung kerana apa? Dituduh Syiah dan berpecah belahkan masyarakat. Itu orang yang kita sanjung, orang yang kita maknanya sebagai suatu orang panggil apa? Tempat kita merujuk kepada ilmu fiqah. Itu mazhab kita lah. Dan begitu juga mazhab yang lain seperti mana mazhab Hanafi. Maknanya mazhab Hanafi ni ialah kalau orang tu nak menegakkan keadilan, kebenaran, pasti ada rintangan. Fa inna ma'al usri yusra, kata Allah, inna ma'al usri yusra. Jikalau jadi mana kebaikan, kebenaran yang kita lakukan itu pasti ada rintangan. Dan dalam rintangan tersebut Allah Ta'ala berikan kejayaan, insya-Allah. Kita rasa cukup malas dah ni, kita rasa cukup maknanya berat untuk kita datang dan hadir di masjid tuan-tuan ataupun di surau-surau, oleh kerana ada kengkangan-kengkangan dan berbagai lagi lah di antara benda-benda yang boleh mendegahkan kita datang ke masjid. Jadi kalau kita lihat pula di antara orang panggil apa, pejuang orang-orang yang terdahulu. Sebab apa? Kita ni seringkali, dan Allah Ta'ala sendiri pun dia akan berikan satu mana misal atau perumpamaan umat-umat yang terdahulu. Seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, di antara kewajiban, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Jadi mana umat-umat yang terdahulu. Jadi kita sekarang ni kalau kita tidak mana menyingkap mana sejarah-sejarah yang lalu, maka pasti kita akan ni duduk dalam keadaan ghaflah ni maknanya dalam keadaan kelalaian.
Sebab itulah jadi maknanya Allah Ta'ala selalu sebut dalam Al-Quran, di mana Quran ini sebagai satu sumber utama di dalam untuk nak melaksanakan apa-apa perundangan ataupun segala nizam peraturan dalam kehidupan kita. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita lihat mana Imam Hanafi pula tuan-tuan. Hanafi ini ditangkap di penjara dan diseksa, dipaksa minum racun. Dipaksa minum racun oleh mana pemerintah. Lalu dia meninggal dunia kerana tidak setuju dengan apa dasar-dasar pemerintah. Allahu Akbar. Kalau kita hidup di zaman Imam Hanafi ni tuan-tuan, agak-agak kita nak sokong siapa, agak-agak kita nak tulis apa dekat Facebook, agak-agak ini tak guna punya ulama, ni tak guna punya ulama, dan macam-macam lagi lah. Itu di antara tabiat kita tuan-tuan, tabiat kita. Tetapi sebagai seorang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak akan berganjak, mereka ini tidak akan mengundur diri tuan-tuan. Sebab itulah orang yang alim, orang yang mempertahankan agama ni, mereka dia tidak ada langsung, tidak ada rasa panggil apa, terlintas dalam hati mereka, insya-Allah lah. Jadi mana tidak terlintas dalam hati mereka ni, maknanya rasa cukuplah sekadar tu kita. Aku dah letak jawatan lah, tak payahlah, tak payah aku hidup macam orang biasa lah, senang, normal macam biasa lah, balik duduk kat rumah lah senang, tak payah duduk campur hal politik lah. Ini di antara alasan sebenarnya. Jikalaulah jadi mana Imam Syafi'i, Imam Hanafi berkelakuan mana sedemikian, maka kita tidak adalah ikutan sebenarnya. Tidak adalah mana ikutan kita seperti mana Syafi'i dan juga mana mazhab Hanafi. Dan begitu juga di antara sirah, itu kita sebut juga pada malam ini, di antara perbandingan kenapa Allah Ta'ala dia meletakkan orang panggil apa, dia meletakkan suatu bulan yang dipenuhi dengan keberkatan, bulan yang dipenuhi dengan kelebihan. Kenapa Allah Ta'ala letakkan di dalam bulan Ramadan? Pastinya kita dah terjawab dah lama dah kita dah jawab bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Aku sendiri akan meletakkan ganjaran-ganjaran tersebut. Dan kita berbalik kepada tadi ini, di antara rintangan kita, bukan senang tuan-tuan untuk kita nak meletakkan diri kita ni sebagai sebenar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Quran itu adalah sebagai satu sumber utama, di mana Al-Quran ini mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di peringkat yang pertama sekali ialah di Lauh Mahfuz. Maka di situ siapa pun tak boleh kacau tuan-tuan. Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, turun ke Baitul Izzah. Di sinilah nak melihat maknanya perangai ataupun kelakuan tabiat manusia. Bukan dia turun sekaligus tuan-tuan 30 juzuk, tidak tuan-tuan, sikit demi sedikit, step by step. Jadi maknanya Al-Quran, ini kata nuzul Quran, mana turunkan Al-Quran itu mana mengikut tabiat manusia. Sebab itulah jadi maknanya penurunan itu mana beransur-ansur selama 23 tahun. Allahu Akbar. Jadi inilah di antara peringkat-peringkat yang mana Allah Ta'ala sudah nyatakan di dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anun Majid. Jadi maknanya sebenarnya apa yang engkau sampaikan kepada mereka, yang engkau sampaikan kepada mereka, Nabi Muhammad sampaikan kepada kita semua, itu bukan adalah daripada syair-syair. Quran itu bukan syair. Sebutlah kisah satu cerita, itu syair lah, syair Melayu lah. Kalau kata syair apa, syair Arab ni kita ambil dalam Zanji lah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim. Kita ambil daripada situ lah. Abtadi'ul imla'a bismidzatil aliyam. Itu antara perkataan syair-syair yang memuji dan menceritakan latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran bukan syair tuan-tuan. Quran di antara bahasa yang cukup canggih tuan-tuan. Sebut satu perkataan jadi maknanya dia merangkumi. Kalau kita tak belajar tafsir tuan-tuan, Allahu Akbar, kita tidak akan sampai perkara ataupun kefahaman dia tersirat dan juga mana yang tersurat. Tersurat jadi mana kita dah baca, yang tersirat itu tuan-tuan kita pelajari ilmu tafsir, apa yang dikenaki maksud dalam ayat tersebut.
Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara penurunan itu bal huwa Qur'anun Majid, jadi maknanya dalil penurunan di peringkat yang pertama sekali, jadi maknanya aku turunkan di mana fi lauhim mahfuz, dan aku turunkan pula terpelihara lagi, maknanya luhim mahfuz, jadi maknanya Al-Quran itu mana terpelihara, terpelihara daripada kebocoran. Bocor macam mana tuan-tuan? Tak boleh kalau kata iblis datang dia nak curi mana ayat Al-Quran, awak turun dulu nak bagi tahu dekat manusia, tak boleh. Jadi mana itu di antara rahsia Allah Subhanahu Wa Taala, Lauh Mahfuz, satu peti yang mana diletakkan segala amalan-amalan kita, segala amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan, mana diletakkan di Lauh Mahfuz. Maka Al-Quran yang pertama yang Allah Ta'ala turunkan, jadi mana terletak di Lauh Mahfuz, jadi mana turun ke Baitul Izzah. Dia turun ke Baitul Izzah, di sinilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia melihat perangai-perangai ataupun tabiat-tabiat manusia di dalam dunia ini. Kalau kata mencuri banyak, maka Allah Ta'ala turunkan, Allah Ta'ala wahykan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila ada perzinaan, kecurian, perzinaan, pergaduhan, pembunuhan, barulah Allah Ta'ala wahykan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya bukti dia tuan-tuan, buktinya ialah apabila dalam sebuah kampung ataupun negeri ataupun daerah tersebut di Mekah tuan-tuan ataupun di Madinah, jadi mana berlakunya keadaan yang Allahu Akbar, itu kecurian yang begitu banyak, maka Allah Ta'ala turunkan maknanya hukuman. Dah keterlaluan sangat curi. Kau curi aku punya, aku curi kau punya, kau curi aku punya. Bukan setakat curi barang saja, sekali dengan bini-bini semua dia curi belaka tuan-tuan. Tu dia tuan-tuan, itu di antara yang luar biasa tuan-tuan. Maka Allah Ta'ala turunkan maknanya Al-Quran, dia kata was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Itu di antara hukuman dia. Di antara hukuman yang Allah SWT sudah tetapkan, jikalau seseorang itu melakukan was-sariqu, mana pencuri lelaki, dan juga mana pencuri perempuan, tak merebutah tuan-tuan. Was-sariqatu faqata'u, potonglah kedua belah tangan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Dengan berlakunya kecurian tersebut. Tak boleh kita nak kata zalim sangat, tak, kita potong kuku lah, kita buat undang-undang potong kuku lah, itu tak boleh tuan-tuan. Maka inilah di antara hukum yang dikota'ikan, diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi mana kita lihat di sini antara sesungguhnya segala apa yang telah berlaku itu semua di dalam ta'alluq dipanggil ni dalam genggaman. Ta'alluq qabdah ni mana dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, mana tidak boleh. Jadi mana ada pecah rahsia, tidak ada tuan-tuan. Jadi perkara yang mengenai kehebatan mana ilmu yang ada dekat Allah Subhanahu Wa Taala itu, ilmu yang mana bukan bangsa dipelajari. Nabi pun dia belajar bukan kepada tok-tok guru tuan-tuan, tak ada. Dia belajar dengan malaikat sendiri tuan-tuan. Itu dipanggil ilmu laduni, ilmu yang dapat bukan dengan cara belajar tuan-tuan. Kita ni kena belajar dulu tuan-tuan, masuk pondok sana masuk sini tuan-tuan. Jadi maknanya kita kena belajar ilmu apa? Ilmu Al-Quran pun kita kena belajar juga tuan-tuan. Nak baca Fatihah lagi, nak baca lagi apa yang keluar daripada mulut kita tuan-tuan. Dan kita nak berselawat dan kita nak membaca ayat-ayat Al-Quran, pastikan maknanya apa yang keluar itu menepati kehendak ataupun menepati sebutan huruf yang keluar daripada mulut kita. Sebab itu jadi mana lahjah Arab ini maknanya dia tidak boleh kita nak buat slang daripada sesebuah negeri, tak boleh tuan-tuan. Kalau kata Kedah tuan-tuan, tak boleh kita nak buat slang Kedah, tak boleh. Nak buat slang apa lagi? Slang Kelantan tak boleh, nak buat slang Johor tak boleh, nak buat slang Jawa pun tak boleh. Kalau kita nak buat slang apa? Slang Pakistan pula ada. Pakistan pun tak boleh juga. Tapi ialah kadang-kadang di irama tu akan membawa boleh suatu benda yang mana hiburan kepada kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia. Dia ada lenggok-lenggok sikit kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata sedap sikit dah kata malam ni kata. Macam duduk kat pada bola kan. Itu imam kita asyik buat lagu Hindustan pula kan. Tapi dialah jangan kita biasakan dengan keadaan begitu. Sebab apa? Biluhul Arabiyah. Jadi maknanya kita baca tu dengan lahjah Arab. Bila kita dengar lahjah Arab ni tuan-tuan, maka menepati lahjah Arab itu menepati dengan apa yang dikeluarkan daripada mulut kita. Ada mulut kita ni mana al-jawfu, al-halqu, lagi apa lagi? Asy-syafatan, al-lisan. Inilah di antara orang panggil sebutan-sebutan. Bila kita sebut dengan betul tuan-tuan, insya-Allah barulah kita baca dalam keadaan yang mungkin kalau kata cepat sekalipun ada harakat-harakat dan ada dia punya orang panggil martabat bacaan tersebut. Ada yang baca hadar, ada yang baca tadwir, ada yang baca tartil, ada yang baca tahqiq, ada martabat dia. Tetapi kalau kata martabat itu tak membetuli, maka hukumnya adalah berdosa juga tuan-tuan. Seperti mana kita baca tuan-tuan, tahlil arwah kan. Kalau kata kat kampung dulu ni tuan-tuan, Allahu Akbar, masya-Allah. La ramanahillahu an-samad la ramanahillahu an-samad apa dia baca tu wallahu a'lam lah. Jadi maknanya 1000 kita baca, 1 kita baca betul, itu yang kita nak tuan-tuan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu di antara bacaan yang sebenar. Sebab itulah mana turunnya Al-Quran itu untuk nak memberikan pengajaran kepada kita. Peringkat yang pertama Allah Ta'ala turunkan suratul Alaq. Masya-Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di antara surah yang pertama sekali tuan-tuan. Nak menyatakan bahawasanya itu di antara banyak qalqalah kat situ tuan-tuan. Nabi boleh baca tak? Oi, aku tak boleh ikut. Mana aku pernah? Aku tak boleh ikut. Tu dia. Nak cerita bahawasanya Nabi tu Allah Ta'ala sengajakan. Bukan dia ni buta huruf tuan-tuan. Dia tak buta huruf tuan-tuan. Dia boleh ikut tuan-tuan. Sebab apa? Nabi ni adalah maksum, terpelihara daripada melakukan dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kata suruh ikut ni sampai 30 juzuk je boleh ikut tuan-tuan. Tetapi nak menyatakan bahawasanya aku turunkan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nak menyatakan bahawasanya Quran itu bukan direka oleh Muhammad. Yang diturunkan itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ummiyina rasulan, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ummi ni makan ummi ni buta huruf lah. Tapi kalimah ummi ni dalam Al-Quran ni tuan-tuan untuk nak mensihirkan bagi mereka-mereka yang tidak percaya terhadap penurunan Al-Quran itu sendiri. Mereka mengatakan tomahan dan berbagai lagi kita itu Muhammad punya lah tu. Itu syair Muhammad lah tu. Maka bangunlah sahabat tadi kata, jikalau apa yang diperkatakan oleh Muhammad itu adalah syair, kau bawa tu guru dia datang sini. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Tengok dia cabar tu. Allah Ta'ala cabar dah. Sebab apa? Setiap penurunan Al-Quran semua dipelekeh, semua dihina, dicerca dan dicaci kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Ta'ala cabar ni orang-orang yang jenis ni. Dia kata, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Tu nak semangat dah tu. Dia sampai 20 minit dia nak semangat dah tu kan. Dia kata, kata ustaz ni kata, saya sampai 40 minit kan. Parah jikalau engkau meragui apa yang aku turunkan kepada engkau, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jikalau engkau meragui, kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Jikalau engkau meragui apa yang aku turunkan kepada engkau, jikalau engkau pandai sangat, dia kata fa'tu bi surah, kau buat satu surah bagi aku. Tu dia marah sangatlah tu. Tapi kebanyakan ayat-ayat yang ada dalam Quran ni tuan-tuan, Allah Ta'ala mengkategorikan kita ni sebagai seorang yang beriman.
Tuan-tuan boleh tengok sendiri dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh semak sendiri. Di antara kebanyakan ayat seruan Allah SWT, Allah Ta'ala tujukan kepada orang yang beriman. Dia tak tuju kepada orang Islam. Dialah Islam tu sebagai syarat, tuan-tuan. Tapi kebanyakan ayat seruan itu tuju kepada orang yang beriman. Maka kita ni lah orang yang beriman. Istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Apa dia contoh dia, tuan-tuan? Allah Taala contohnya Allah Taala suruh kita ni berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa dia? Tu ayat surah dia tu. Wahai orang-orang yang beriman. Sebab apa? Islam banyak caca merebah. Orang Islam ni banyak menyesatkan, sesat dan lagi menyesatkan. Dan orang Islam, ramai di antara kalangan manusia yang ada dalam dunia ini mengaku semua Islam. Puak-puak Syiah pun Islam juga, tuan-tuan. Tapi bila nak bertaubat, dia hentuk-hentuk kepala tu dekat dinding, tuan-tuan. Apabila jatuhnya, gugurnya darah ke bumi, itulah tanda dia Allah Ta'ala terima taubat dia. Kita tidak, tuan-tuan. Ahli sunnah wal jemaah kita ni di antara pegangan kita hanya bertaubat. Dipanggil taubatan nasuha. Sebab apa? Kita nak bertemu dengan Allah SWT. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan, bulan Allah SWT, Nabi pun jadi mana, bila dia nak bertemu dengan Allah SWT, Allah Ta'ala arahkan kepada malaikat Jibril tadi ni, pergi bedah dulu. Kau nak berjumpa dengan aku, kau pergi bedah dulu. Ya Jibril, kau pergi bedah Muhammad dulu. Sampai tahap macam tu, tuan-tuan. Kita ni tak ada bedah sangat pun. Cuma disuruh kita bertaubat saja, tuan-tuan. Di atas kesalahan-kesalahan. Waghfir lana ma madha ya Allah. Ampunlah dosa-dosa aku yang mana yang lalu. Sebab apa? Kita duduk dalam satu kandang yang mana Allah Ta'ala akan memerhati kita. Allah Ta'ala akan pandang kita. Dan Allah Ta'ala akan arahkan kepada, dan Allah Ta'ala gandakan malaikat, 2 malaikat untuk mengiringi kita semua ni. Saya sebelah kiri, sebelah kanan pada juga malaikat, tuan-tuan. Allah Ta'ala tambah. Seperti mana Allah Ta'ala tambah kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mana Nabi Muhammad SAW nak pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan malaikat Jibril, Allah Ta'ala tambah malaikat Mikail pula. Sebab apa? Tahu dah dalam dunia ni penuh dengan pancaroba. Belum lagi naik atas, tuan-tuan. Isra', perjalanan di dunia, tuan-tuan. Allahu Akbar, penuh dengan pancaroba, tuan-tuan. Hadirin para pendengar yang rahmati Allah SWT sekalian, sikit lagi, tuan-tuan. Sebagai pengenalan dan sebagai penghayatan di dalam bulan yang diberkati oleh Allah SWT, itu nuzul Quran, memperingati nuzul Al-Quran. Jadi mana step yang pertama sekali ialah kita memperbanyakkanlah baca Al-Quran, insya-Allah. Tak payah kita nak mencanang-canang sangat. Orang panggil apa? Ganjaran-ganjaran. Bukan kita tak nak, tuan-tuan. Kita nak ganjaran, semua kita nak belaka. Tapi janganlah kita duk canang-canang sangat. Sebab apa? Tujuan dan matlamat utama, aku melakukan amal ibadah, aku baca, aku buat baik, aku tinggalkan perkara-perkara yang jahat, bukan kerana siapa? Kerana untuk nak mencari keredaan Allah SWT. Itu di antara kunci segala-galanya, tuan-tuan. Tak payahlah kita nak ini malam ni dapat, ni malam ni dapat, ni baca ni dapat, ni dapat. Tak apa. Kalau kita nak study, tak apa, tak, tuan-tuan. Tapi kita jangan duk canang sangat. Bila duk canang, jadi macam mana, tuan-tuan? Orang dulu pergi haji, tuan-tuan, pergi naik kapal, tuan-tuan. Bila pergi naik kapal, kapal apa? Bukan kapal terbang, tuan-tuan. Tu kapal laut, tuan-tuan. Masya Allah, berbulan-bulan nak sampai. Bila sampai sana, tuan-tuan, dia duk kira dengan kalkulator, tuan-tuan. Ni dapat 20,000, ni 20,000, 20,000, 20,000, 20,000. Maknanya 44 hari duduk kat sana, tuan-tuan. Balik pula, tuan-tuan. Balik dia kira-kira tengok. Dekat 600, 700, 800 ribu dapat pahala ganjaran, tuan-tuan. Lepas tu dia tak pergi masjid dah. Bila orang pihak masjid pergi ziarah, dia kata, kenapa kau tak pergi masjid ni? Lama tak pergi masjid ni. Balik haji pakai serban, kenapa tak pergi masjid? Kata, aku pergi sana dulu ni, aku dapat dekat 600,000 pahala. Takkan aku tinggal sebulan pun Allah Ta'ala nak kira aku? Tengok tu. Bila kita berkira, kira dengan pahala, ganjaran, jadi itulah jadinya. Matlamat utama ialah di antara kebaikan yang kita lakukan, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Itu saja, tuan-tuan. Banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Banyak kebaikan yang kita boleh lakukan. Mana kita, Allah Ta'ala akan gandakan. Kalau kata nak wakaf, Pak Syekh kita tadi ni, Allah Ta'ala gandakan. Bila kita buat benda yang sunat, Allah Ta'ala gandakan seperti mana pahala yang wajib. Itu di antara usaha kita. Kalau kita tak usaha, tak dapat, tuan-tuan.
Allahu Akbar. Inilah di antara perkara-perkara yang berkaitan. Tak tengok kitab lagi tuan-tuan. Kalau tengok kitab lagi sebelum habis jadi tuan-tuan, setakat itu sajalah tuan-tuan. Jadi mana sebagai pengenalan dan sebagai penghayatan kita tuan-tuan, sebagai untuk kita nak tetapkan, jadi nak bersihkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala melalui taubat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di mana kalau Allah Taala suka orang yang suka, Allah Taala suka bagi orang yang sentiasa bertaubat, dan Allah Taala suka bagi mereka yang sentiasa mensucikan mereka sendiri. Apa kata Allah? Dia kata innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Taala kasih bagi mereka orang yang sentiasa bertaubat, dan Allah Taala kasih bagi mereka orang yang mutatahhirin, mensucikan diri mereka sendiri. Jadi mana insya-Allah mudah-mudahan jadi mana kita di antara golongan orang yang sentiasa mensucikan, membersihkan diri kita sendiri. Kalau kata besar tuan-tuan, kalau kata najis itu mana, ataupun kalau kata daki itu daki yang kuat, kita tak pakai beris dah tuan-tuan, kita pakai klorok tuan-tuan. Klorok itulah dinamakan taubat tuan-tuan. Kalau kata dosa-dosa itu kecil, mana mudah, jadi mana dengan kita wuduk saja akan menghapuskan segala dosa-dosa kecil. Kalau kata dosa itu banyak sangat, tapi harapan kita untuk nak kembali kepada Allah Ta'ala itu ada. Walaupun dia ni melakukan kejahatan 100%, tapi dia tak kufur lah, dia tak kafir lah kan. Cuma dia tak ingkar, cuma dia tak buat langsung benda yang Allah Ta'ala arahkan kepada kita. Dia tak buat langsung. Dia kata, kenapa kau tak semayang? Kata, ish, aku dah tak ni. Bukan, kenapa kau tak semayang? Semayang mana wajib. Habis dah tu. Kan? Selagi mana dia tak kubur, tak kafir, dia tak ingkar di atas arahan Allah SWT, mereka ini boleh kembali. Jangan duk hina dia lagi tuan-tuan. Kalau orang ni baru jejak dalam surau ni tuan-tuan, dia kata, kau memang duduk sini kata. Memang duduk sini, aku ingat dah mati dah. Janganlah tuan-tuan, ingat dah mati dah. Dia kata dia barulah 2-3-4 hari datang surau. Lepas tu bila dah kena buah tu tak sampai dah. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Dia kata, jika Allah SWT nak mendakikan, maknanya bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Allah, jika Allah Taala nak mendakikan kejahatan kepada mereka, siapa pun tak boleh halang. Tengok bukan kepiah, bukan main keluar-keluar tengok tu dia Superman. Mana nak tahu kan? Jadi maknanya kita jangan sangkaan itu, mana kita sangkaan kita orang yang jahat itu, mana mereka itu boleh kembali kepada Allah. Bidurin fala kashifa lahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli. Jika Allah Taala nak menghendakikan jadi mana kebaikan, orang yang di luar sana masuk ke sini, kita pula keluar pula tuan-tuan. Itu kena Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi nak berhenti dah, tapi tak berhenti-berhenti lagi. InsyaAllah kita berhenti sungguh lah ni. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya makin banyak modal, makin lama makin lagi banyak modal tuan-tuan. Jadi maknanya sebelum orang berkata-kata, kita berhenti dulu. Sebab apa? Itu dosa tuan-tuan. Itu dosa. Tuan-tuan berkata kepada saya, kata tu dah berdosa dah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sinilah buat sementara waktu. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Yang baik semua daripada Allah, yang kekurangan itu mungkinlah daripada kesalahan saya sendiri, dan insya-Allah saya sendirilah bertaubat kepada Allah SWT. Tuan-tuan duk kata kat saya tu, tuan-tuan taubat sendirilah tu. Saya maafkan semua, tak ada masalah lah. Apa perkataan-perkataan sebutan dalam hati tuan-tuan. Jadi mana tuan-tuan minta ampun sendirilah, bertaubat sendirilah. Wallahu Subhanahu Wa Taala aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.